Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ni kita akan mulalah kita punya episod perjalanan untuk Big Bob TV. Untuk hari ni kita punya program, okey, kita akan ke sebuah tempat yang terletak di Pahang. Iaitu kita akan pergi ke Temelloh. Kita akan review untuk beberapa produk di sana. Okey. So perjalanan ni mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam lebih lah. Sebab hari ni hujan, jalan jam. So benda-benda yang kita tak expect lah, tak jangka. Okey, untuk pagi ni kami punya sarapan special. Sebelum tu saya ditemani oleh cameraman, abang cameraman kita sebelah ni, Abang Ber. Cak, kita dua orang je. Kata dua lebih baik kan. Hari ni kita disponsor disponsor makanan sarapan kita oleh Yas Kitchen. Ni Yas Kitchen. Okey, kepada anda yang duduk di area Lembah Kelang, terutamanya di kawasan Meru, Kelang, Shah Alam, Petaling Jaya, boleh order dengan dia punya owner ni lah. Nanti kita akan letakkan description Yas Kitchen punya nombor telefon. So siapa yang nak order boleh. Yang ni set ni harga dia, yang ni ada 16 pieces. 16 pieces. Harga dia lebih kurang RM15. So dia ada kat sini apa ni? Brownies, chocolate almond, coklat dengan topping chocolate rice. Lepas tu dia ada Nestum dan juga coklat biasa lah, plain. So kita nak try dulu kita try. Kita try yang ni, yang coklat almond. Ni. Nampak macam baik kan? Okay, kita try. Okay, bawah dia brownies. Cuma bentuk dia je yang macam donat. So kita rasa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. One bite gila babi, sedap. Memang sedap gila kan. Lembut. So kalau tak habis ni, kita akan bawa untuk minum malam. Kita tengok pula macam mana kualiti dia. Sedap gila. Memang sedap. So tak boleh banyak. Sekarang kita drive, kita mengantuk. So untuk anda, like, share, subscribe. Jangan lupa. Sebab channel ni adalah untuk membantu golongan-golongan AKS ataupun pengusaha peniaga kecil. Kalau anda tak mampu untuk membantu dengan sumbangan RM1, just share dengan subscribe je. InsyaAllah kita boleh membantu yang lain. Alright. Okay, jom kita terus perjalanan. Ciao. Jom. Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu Tulia, salam satu Malaysia. Okey, kita dah berada di lokasi di mana di sebelah saya ada seorang tukang masak. Okey, nama bang? Saya nama Ahmad Izzuddin. Ya. Okey, Ahmad Izzuddin ni saya cerita sikit lah latar belakang dia kan. Ahmad Izzuddin ni sebenarnya adalah salah seorang bekas penuntut di IKBN Alor Gajah. Dulu IKBN lah, sekarang IKTBN. Level 3 Level 3. Level 3, betul level 3. Alright. Apa yang beliau akan tunjukkan ini adalah cara membuat puding raja. Betul. Okey. Betul. Jadi Iden, okey. Permulaan Iden. Permulaannya kita kena buat kuah dia ialah susu custard. Susu custard. Okey. Kita panaskan air. Berapa banyak sebenarnya? Dalam 2 cawan boleh dah. Okey. Lepas tu susu cair dalam lebih kurang 1 tin. Apa-apa brand tak ada masalah? Tak kisah. Tak kisahlah bubur lah brand apa pun. Kot lah kan, kita pakai susu tepung kan, tak tahu. Tak. Kan? Biasa susu cair lah. Satu tin Okey.
1 ting. Lepas tu gula. Okey. Gula pasir. Ya. Dan sedikit tepung. Tuan-tuan dan puan-puan kat rumah kalau nak salin. Tapi resipi cik sendiri. Kita tunjukkan cara memasak saja. Cara memasak saja. Berapa lama kita nak kacau ni? Sampai dia pekat. Dia kalau boleh jangan sampai berketul lah. Alright. Kalau berketul dia jadi macam mana tu saya nak cakap, dia jadi macam melekit-lekit. Kalau boleh kacau selalu. So api yang kita gunakan perlahan ataupun kuat? Perlahan. Kena gunakan api perlahan. Takut bila kuat dia jadi hangit. Right. So tuan-tuan dan puan, ide ni dia pemalu sikit sebenarnya. Bukan senang kita nak shoot je ni. Betul. Tokai besar. Mana ada kecil-kecil je. Tokai puding aja. Kaya ni. Wah. Ni tuan-tuan pun tengok kat belakang kita orang je. Yang belakang kamera sana tu. Gila gempak. Mana biasa-biasa saja. Tapi beliau adalah pengusaha untuk puding raja di kawasan ni. Betul. Dalam masa dekat ni beliau akan buka cawangan di Kampung Pandan. Kampung Baru. Kampung Baru, minta maaf. Kampung Pandan tadi kita boleh vape. Kampung Baru. Di Medan Selera Kampung Baru. Kampung Baru. Bulan 7. Bulan 7. So jadi kepada penonton kita yang berada di luar daripada Pahang, okey, di Kuala Lumpur terutamanya, Lembah Kelang lah. Kalau rasa teringin nak cuba, datang ke Kampung Baru. Baru. InsyaAllah. Dah kahwin? Belum kahwin. Belum. Belum. Tengah mencari. Sebab tu dia minta kita shoot ni. Ada. Cek jodoh katanya. Tak ada, gurau-gurau saja. Tak berani lah tu. Lecture-lecture tengok kan. So kita akan ambil stiker Din sambil kita kacau lah. Okey, sambil kita kacau. Right. Saya pun tak tahu juga puding raja ni tuan-tuan. Sebab ni satu makanan tradisional negeri Pahang. Betul. Tak pernah seumur hidup saya makan puding raja. Ni first time nak try. Kalau cantik baik kita commercial lah. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak order, nak buat tempahan, kita akan letakkan di description kita nombor telefon dia. Betul. Nombor telefon dia kita akan letakkan. So siapa nak order boleh order. Order saja, order puding raja. Sampai di Kuala Lumpur pun ada kita punya runner yang boleh hantar. Nampak jauh. Tapi kalau nak direct nanti tunggu bulan 7. Nanti tunggu bulan 7 sebab di kedai saya akan letak selain puding raja, martabak, ikan patin tempoyak pun saya akan berniaga di Kampung Baru. Ikan patin tempoyak puan. Ni pure temeloh. Nanti kita pergi tengok ikan patin yang dalam sangkar betul-betul. Yang saya akan komersialkan di Kuala Lumpur. Saya tak kisah apa tuan-tuan. Saya kawan dengan dia lama. Sampai kali ni saya tak dapat makan benda-benda. Kilan lah kan. Nak kena turun sini pun dapat kan. Okay, rasanya dah siap. Okey, rasanya dah nak siap Wahab. Okey. Teruskan. Lepas ni kita akan buat? Lepas ni kita akan buat jala emas. Jala emas. Berapa karat? Tak ada karat. Tak, sebab kita ada dengan info yang awak ada beli emas. Mana Kita ada kecil-kecil lah. je buat simpanan. Okey. Jangan lupa zakat emas. Ya, betul. Tuan-tuan dan puan, kita boleh simpan emas tak ada masalah sebab tu aset kan. Tapi jangan lupa zakat emas. Baru benda tu berharga, bernilai, ikut syariah. Pesanan daripada tu, pusat zakat. Okey, Pak. Okey. Siap. Dah siap Dah siap. Okey, tuan-tuan dan puan. Kita akan tengok hasil akhir dia, okey. Ni dia punya sos dia. Sos. Sos untuk puding raja.
Tu sos dia. Dia tak terlalu pekat, tak terlalu cair sangat. Betul. Kalau terlalu pekat, dia tak meresap dalam jala emas tu. Kalau pekat dia tak jadi sos tuan-tuan dan puan, dia jadi sausage. Kan? Elok dia pekat. Sedang-sedang. Sedang-sedang je. Tu je. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita akan ke jala emas. Jala emas. Macam mana sama ada jala dengan emas, kita tengok macam mana. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan, kita masuk ke part kedua. Okey. Di mana kita akan buat jala emas. Jala Untuk emas. hidangan yang utama ni, dia guna basic dia jala emas. Jala emas tu penting. Itu yang penting. Kalau tak ada jala emas, tak jadi puding raja. Jala perak, jala Kelantan semua tak pakai. Jala emas. Tu penting. Okey, barang-barang dia air, Air Sprite. air masak. Air masak. Air masak okey. Aku Okey. ingat Air Sprite. Banyak tu air Sprite ke? Dalam 2 cawan lah. 2 cawan tuan-tuan. 2 cawan je yang lebih. Lepas tu gula kasar, Agak-agak lah. agak-agak lah. Siapa yang suka manis, boleh buat manis. Boleh buat manis. Yang tak suka manis, kurangkan manis. Kurang ke manis. Macam kita orang ni dah manis. Kena kurangkan lah. Okey, kita kacau Bob. Okey. Sampai dia mendidih Bob. Air ni kalau boleh biarkan dia mendidih betul-betul. Kalau air dia tak panas betul-betul, dia tak boleh jadi jala emas. Dia akan kembang. Lagi satu, gula pun bagi peranan juga. Bila kalau gula tu kurang, Okey. dia tak akan jadi jala emas. Dia akan jadi warna yang kurang cantik. So gula pun bermain peranan lah. kualiti Gula dengan sukatan air. Okey. Kalau saya gunakan gula batu ataupun gula kabung, gula Melaka, Dia tak jadi Wahab. dia tak jadi jala emas. Dia tak jadi jala emas. Dia jadi warna lain dia jadi. Dia jadi jala apa? Jala tembaga. Tu dia. Kalau Mungkin pakai dia gula jadi Melaka, jala jadi tembaga. jala Melaka. Jala Melaka. Okey. Ya, kalau orang yang tradisional dulu-dulu dia pakai daun pisang untuk membuat jala emas. Tapi sekarang zaman moden saya guna acuan roti jala je lah. Oh, maksudnya daun pisang tu dia akan buat macam longsong lah. Betul. Yang masuk ke longsong, masukkan tepung, masukkan telur, Masukkan telur dia pipe akan dia. pipe. Jadi piping bag ah. Kalau orang tradisional Pahang dulu-dulu lah. Lagi satu, puding raja ni terkenal di Pekan. Kalau di daerah lain tu kurang ada orang jual. Kalau di Pekan memang ramai orang meniaga. Kita orang Pekan tak jual? Pekan. Maksudnya Pekan Pahang tuan-tuan. Pekan Pahang. Pekan Pahang. Pekan Pahang. Kalau Pekan Ulangat kan, Pekan Batu Sembilan, mana-mana kalau Pekan lah, tak ada. Dia Pekan Pahang saja kat sini. So kita akan kacau, tunggu sampai dia betul-betul mendidih, panas. Baru kita boleh jala. Kalau dia tak panas, dia tak boleh jadi jala. Ini satu memang menu baru ni, saya baru nak perhati kan. Kalau okey saya sailang dia. Susah. Boleh kau buat apa salahnya. Menarik. So sementara kita tunggu dia mendidih apa Din? Ya boleh. Kalau nak buat promotion, silakan boleh buat promotion. Saya ingin membuat promotion puding raja saya lah. Di kawasan Temeloh ni ke mana-mana yang ingin membeli puding raja, boleh kontak nombor yang di bawah nanti. Selain itu juga saya menyediakan martabak. Martabak ni saya rasa dalam daerah Temeloh ni tak ada lagi orang buat. Daerah lain saya tak tahulah, tapi dalam daerah Temeloh tak ada lagi orang buat martabak macam saya buat. Nak tengok martabak, nanti kita tengok masa kita review produk tu. Okay? Selain itu juga martabak tu menggunakan rempah yang banyaklah, macam 20 lebih rempah dia adun menjadi satu. 20 lebih 20 lebih. Banyak. Seperti rempah lama-lama lah, ubi cekor. Syed, Boleh cekor? lah. Boleh. manja gani? Manja gani tak ada. Tak ada. So kalau makan ni, jangan risau. Tak kacip. Tak kacip. Tak kacip. Tak kacip, tak kapat. Dia biasa. Nampaknya sikit lagi Wahab. Okey, sikit lagi. Kita punya air ni. Tapi rasa macam kurang gula sikit lagi Wahab. Tak apa, boleh. Tapi tuan-tuan yang tak suka manis tu tak ada masalah kan. Sebab ini kita tunjukkan yang standard. Yang standard macam mana penyediaan untuk puding raja ni. Kan. Kalau tuan-tuan perempuan di rumah yang ada masalah kencing manis, diabetes selalu tinggi. Lepas tu apa-apa masalah kesihatan yang berkaitan dengan gula ni kan, tak ada masalah pun. Boleh cut.
cut gula tu sikit tak ada masalah. Ataupun boleh tukar dengan gula batu ke kan. Cuma gula batu tu nak larut lama lah. Ini cepat lah. Sekarang ni pun Wahab sudah ada jual gula diabetes. Mana-mana orang yang boleh pakai. Mana-mana orang yang kena diabetes boleh guna gula diabetes. Cuma mahal sikit lah pada gula biasa. Betul. Gula diabetes tersilap saya dalam RM12 ke RM13. Sekilo. Sekilo. Kalau buat putih raja, harga dia jadi 100. Jadi kita guna gula ni. Gula ni. Okey. Lagi satu produk saya ni Wahab, orang selalu bertanya kenapa menjual dengan harga RM10. Orang lain jual saya tak kisahlah, dia ada yang 14, 13. Saya sebab dapat pembekal pisang murah, saya jual lah puding raja dengan harga RM10. Saya rasa di tempat saya tak ada lagi orang jual puding raja yang satu box dalam harga RM10. Sebab saya dapat supplier pisang yang murah, saya buat murah, dengan harga tu. RM10 murah. Dengan cara penyediaan dia banyak step yang renyah, RM10 tu baloi lah. So kalau anda minat di area KL boleh hubungi. Tapi tu jadi harga lain lah. Sebab dia ada COD semua. Ada COD. Lain. Kan? Mungkin dia boleh jadi RM15 ke RM20. Tapi tak ada masalah. At least kita nak rasa, kita nak cuba, boleh. Kan? Kena pula bola PKP, mungkin ada frontliner orang Pahang kan? Kan? Yang tak dapat balik kampung. Boleh. Teringin nak cuba? Boleh beritahu. Tak ada masalah. Kan? Kita boleh contact. Nanti saya bagi nombor tu, contact. Tapi jala emas lah, jala emas Sabak. Jangan jala tuan dia pula. Jala tuan dia, jala emas tak ada. Okey Din, dah menggelegak? Dah menjadi? Sikit lagi Pak. Sikit lagi. Sebab angin ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang tanya, "Ish, kenapa siap view kat luar macam ni kan? Kenapa view kat luar, kenapa tak nak masak kat dalam apa semua?" Kerana konsep Big Bird TV ni lebih mengisahkan tentang masyarakat. Kita nak kehidupan kampung. Kalau yang bandar-bandar tu yang ada tempat pendidikan sendiri tak payah kot kan. Tu dah power lah. So yang ni yang baru naik kita support. Nampaknya dah boleh menjala Wahab. Okey, silakan. Okey. Dah boleh jala tuan-tuan? Dah boleh jala. Oh, yang ni dia gunakan acuan untuk jala. Okey. Nampak? Lembut. Orang ni lembut. Okey, alright. Lembut orang ni. Okay, cantik, menarik. Okey. Kalau tu kena kucakkan dia sikit Pak. Bagi dia jala tu, kita angkat dia tak melekat. Okey. So yang ni memang guna ni guna telur apa ni? Ni telur itik. Telur itik. Nice. Ada orang lain menjual guna telur ayam. Tapi bagi saya nak kekalkan tradisional puding raja, saya masih menggunakan telur itik. Sebab itulah nilai dia RM10. Mahal sedikit. Sebab kalau telur ayam, dia tak akan jadi warna oren. Jala emas tu. So jala emas tu yang buatkan colour dia tu adalah telur itik lah. Telur itik. Kalau pakai telur ayam, dia tak akan jadi warna oren. Dia akan jadi warna kuning cair. Lagi jala tembaga lah. Jala tembaga. Tapi ramai orang yang jual guna telur ayam. Saya masih ngekalkan telur itik. Sebab dekat sini pun ada pengusaha telur itik, orang Melayu, berbahasa Melayu. Saya beli dengan dia. Support orang Melayu. So kepada anda yang tertanya, kat mana lokasi kita orang sekarang ni? Kami berada di daerah Temeloh. Daerah Temeloh, kampung apa nama? Cenor. Kampung Cenor. Sebut Cenor saya macam flashback balik. Cenor, Cik Nor. Cik Nor siapa pula? Dia macam tu. Macam ada kenangan untuk saya. Benda ni dah siap, Wahab. Right, dah siap. Ambil, kita tapis, toskan. Tu dia, menarik. Toskan. Dia kena betul-betul kering, Wahab, baru kita boleh simpan. Kalau kita tak betul-betul kering, dia akan jadi macam telur dadah. Kita cari ikan sikit bagi dia. So kalau ini untuk satu sajalah kan? Satu saja. Okey, kalau untuk penyediaan yang banyak tu, adakah dimasak sekali dan dipotong kemudian? Kita akan buat macam ni ke step dia. Okey. Tapi berulang kali lah. Berulang kali lah. Berulang kali sampai kita dapat
Berapa banyak yang dapat? So maksudnya dalam satu bekas tu dia akan ada berapa banyak keping jala emas ni? Dalam satu bekas tu saya ingat dalam 2 ke 3 biji menggunakan telur itik. 2-3 biji boleh dapat berapa banyak? Boleh satu box tu. Satu buat berapa keping? Satu box puding raja tu. Oh, maksudnya dia akan ambil seketul banyak tu terus letak dalam tu lah. Saya akan cari lah atas pisang. Faham. Okey. Kita sudah selesai dah buat jala emas. Kali ni kita nak menggoreng pisang pula. Menggoreng pisang pula. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita ke goreng pisang, Kan dia warna dia orange. kita tunjuk sikit. Okey, ni hasil dia. Leceh kamera ni nak kena pergi depan, nampak? Macam ni, nampak? Ni saya tunjukkan. Ni tuan-tuan. Memang warna dia cantik, menarik. Color warna emas. Warna dia warna emas. Kan? So kalau kita gunakan telur ayam, warna dia tak akan dapat kali macam ni lah. Dia akan warna kuning lagi terang. So bila kita gunakan telur itik, kita ambil kuning je. Bila gunakan telur itik, dia akan dapat warna macam ni. Menarik. Okay. So apa yang dikatakan kepada saya tadi, penggunaan telur itik untuk penyediaan satu pack untuk roti jala emas ni, puding raja ni, dia gunakan lebih kurang dalam 3 biji. Yang ketiga, last kali menyediakan puding raja, kita kena menggoreng pisang. Okey tuan-tuan dan puan, kita masuk ke step ketiga, iaitu penyediaan pisang dia. Ni saya baru tahu ni, puding raja dia guna pisang. Dia guna pisang. Kalau orang yang tradisional, orang yang selalu makan, dia akan membeli pisang lemak manis. Tapi bagi saya, customer saya suka lagi ke pisang emas. Sebab pisang emas ni lebih besar dan lagi manis berbanding pada pisang lemak manis. Tapi pisang emas susah nak cari. Tapi masih di sini, di tempat saya ni mudah. Sebab sekarang dia nak bawa belayar. Kan? Ya, betul. Okey, teruskan Din. Okey. Jangan kena itu dah. Kita teruskan. Okey. Kita tunggu minyak tu panas. So sebenarnya apa-apa jenis pisang boleh pakai lah. Tak juga. Pisang emas, Yang tak boleh pakai apa? pisang nangka, Okey. pisang tanduk. Okey. Yang tu lah. Kalau pisang berangan pun ada juga orang buat. Satu lagi pisang yang awak tak sebut. Pisang apa tu? Pisang kaki. Pisang kaki? Pisang kaki tak boleh pakai. Oh, pisang kaki daripada atas sampai ke bawah. Berpisang kot kan. Pisang ni kita goreng sampai dia jadi warna keemasan. Berapa biji yang kita pakai? Dalam satu box tu kita menggunakan 6 biji pisang. 6 biji Untuk Untuk yang ni kita akan pakai 3 biji. ni 3 biji. 3 biji. Menarik tuan-tuan dan puan. Gunakan pisang. Lepas tu dia ada banyak jenis. Banyak Lepas tu dia ada telur itik. Lepas tu dia ada sos dia. Menarik. Nampak je sedap kan. Bismillah. Kita pisang ni pantang juga kan. Tengok kan. Kena jaga-jaga sikit. Sebab tempat kita ni memang habitat dia juga. Kena jaga-jaga. Tuan-tuan dan puan kita shoot kat sini sebenarnya. Kat tepi ni ada apa, ayam apa? Ayam Belanda. Ayam Belanda. Cuba tengok, tak percaya. Memang ada. Ayam Belanda ada, kita ada kucing ada. So bermaksud jala emas ni bukan boleh jala orang. Binatang pun kita boleh jala. Rumah datang. So kalau lama kita goreng dia tak lembut ke, tak hancur ke apa? Dia bila terlampau lama kita goreng dia akan pecah. Okay. Kita tengok dia sampai warna keemasan, kita angkat. So gunakan minyak yang betul-betul panas lah. Betul-betul panas. Sebab kita nak dapatkan dia warna je kan? Betul. Dia punya warna dia. Separuh orang dia nak dia jadi macam kehitaman. Tapi saya lebih suka warna keemasan. Baru naik dengan jala emas. Maknanya awak gila emas Bolehlah juga. Okay. Tu yang awet lama yang emas tu tak ada? Tak ada dah. Ayah tuan. Yang emas tu tak ada dah. Yang single. Yang declare single. Yang ni kita post satu Malaysia tau. Boleh.
Ikut lah mas tu yang mana mas yang pernah tinggalkan dia ni. Nak refer balik boleh? Dia jadi token besar sekarang. Tak ada juga. Biasa-biasa saja. Duduk di kampung. 2, 3, 4 kereta. Kereta orang. Ada gila. Kereta orang. Saya cuma biasa saja. So berapa lama Din? Dalam 2-3 minit lah. 3 minit ha. Okey. Tuan-tuan kalau rasa nak resepi yang betul, boleh je mesej dengan dia, tak ada masalah. Boleh. Boleh mesej dengan dia, tak ada masalah. Minta permission dia. Dia okey. Kan? Mana makcik-makcik kan. Nak buat yang ada boleh. Dia tahu. Biar anak dara tu mesej dia. Laju dia. Dia takkan WhatsApp beritahu resipi. Dia datang rumah tunjuk ajar tu. Oh sedap bau dia. Pisang tu naik. Naik. Nampaknya dah masak ni, dah siap ni Wahab. Okey. Boleh tak di tepi jalan emas? Okey. So pisang ni sebagai hiasan? Bukan, dia punya menu utama dia. Mesti ada pisang juga. Dia jalan emas yang pertama, yang kedua mesti ada pisang. So kalau tak guna pisang tak boleh lah? Tak boleh. Tak jadi jala emas. Tak jadi. Tak jadi puding raja. So syarat puding raja kena ada dia punya jala emas, dia punya sos dan juga pisang. Hiasan ni sebenarnya adalah Terpulang. Sekarang musim durian nak tahu. Kalau kita nak tabur durian, boleh ikut juga. selera, Ikut selera. Dia sampai jadi warna keemasan macam ni. Dia akan jadi warna macam ni. Nampak emas dia. Seri depan. So ni dia punya view dia. Okey, ni warna emas yang dikatakan tadi. Okey, pisang tadi yang dah digoreng dengan minyak. Kosong, tak ada perap apa-apa. Untuk menghasilkan warna emas ni saja. So tempoh penjadian ni lebih kurang dalam 2-3 minit untuk goreng pisang ni. So katanya tanpa pisang ni takkan komplit puding raja ni. Okey, sebab ni adalah resipi tradisional turun-temurun. Okey. Okey, habis dah. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey. Kita dah tunjuk step pertama, step kedua, step ketiga. So step keempat je Din. Step keempat kita akan isi barang-barang ni lah. Di atas puding raja ni. Okey. Di hadapan saya ni ada beberapa jenis hiasan Contoh dia macam cherry, ada asam-asam, ada buah-buah, ada kacang-kacang. Dia ada manis, masam, lemak. Itu yang menaikkan lagi rasa puding raja. Okey. Nak tengok hasil dia, kita tengok lepas ni. Jadi jangan pergi mana? Ayan. Okey, kita kembali lagi di segmen akhir iaitu kita review produk ni. Okey. Kepada anda yang baru tengok channel ni adalah Big Bird TV. Alright. Okey. Seperti yang anda lihat di atas meja, kita ada produk-produk yang untuk kita review. Tadi kita dah tunjuk cara bagaimana untuk menyediakan puding raja. Okey. Yang ni pun dia punya produk juga lah. Cuma kita tak ada buat shoot untuk hari ni, tapi dia ada sediakan. Kalau siapa nak order area Pahang setakat ni boleh. Dan bulan 7 nanti jangan lupa beliau akan buat akan buka satu cawangan di Kampung Baru. Store di Kampung Baru. Alright. Okey. Sekarang kita akan review. Ni. Ditunjuk sikit lah. Ni puding raja yang telah dihias. Yang kita masak tadi ni. Ni dia. Rupa akhir dia. Kita ada dia punya puding raja. Yang ni dia punya sos dia lah. Right. So, apa lagi? Jom makan. Jom. Jemput. Kita ni tak tahu nak makan macam mana kan? Makan je. Oh, dia makan dengan pisang dia. Ya, betul.
Nak sedap murtabak ni kita kena ambil bawang ni letak atas dia. Baru rasa dia. Okey, kita try sikit. Lepas tu dia ada dia punya sos. Sos dia campur je. Kasi banjir Wahab. Oh, dia makan banjir. Makan banjir. Bukan mamak je dia banjir. Ni makan banjir. Kalau kuah dia kurang tak sedap Wahab. Okey. Jom kita layan dulu. Makan. Jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Layan. Sedap. Menarik. Sedap. Manis dia pun cukup. Lemak dia pun ada. Campuran dengan dia punya hiasan dia ada Kacang gajus, ada buah prune. Lepas tu Cherry potong. Best, memang sedap. So kalau lepas ni saya datang, saya tahu saya cari mana kan. Dia raja. Kalau tak jauh nak ke Pekan cari puding raja. Tapi di Tamelung pun dah ada dah ni. So orang Temenung support lah. Jangan tengok je. Ni sedap ni, memang sedap. Memang menarik. Sedap gila. Cuba ni pula. Ini dia. Murtabak. Terbalik sepatutnya tadi kita makan ni. Tak apa. Mana-mana pun boleh. Ni kita masuk appetizer pula. Alamak. Okey. Murtabak dia tuan-tuan. Besar. Lagi besar daripada murtabak keramat. Betul tak cameraman? Keramat kan? Yang besar tu apa? Murtabak keramat yang Singapura pun besar. Tapi ni besar dengan inti ni, penuh kan. Dalam dia pula Wahab memang sekata pasal daging dengan daun sup bawang je. Dia tak ada kobis, dia tak ada. Ayam pun dia buat Ayam pun ada buat. Tu yang tak makan Dia daging. kuat daripada segi rempah dia Wahab. Yang macam saya cakap tadi lah. Dia mempunyai lebih kurang 20 lebih rempah yang dijadikan satu. So nak tahu macam mana rasa, kita makan lah. Jemput makan Wahab. Hai. Mewah tuan-tuan perempuan. Mewah. Nak makan pakai ni pun boleh. Mana-mana lah. Ush. Abang kamera tolong close up sikit abang kamera. Tangan kiri pula kan. Orang kata apa pula tak? Mewah, tebal. Meleleh Helio. Okey, kita try. Bismillah. Penuh mulut. Sedap sangat. Abang kamera tutup sikit mulut. Sedap. So kepada anda, memang dua produk yang diketengahkan ni bagi saya memang mencerminkan satu produk tradisi. Pertama, puding raja ni adalah tradisi negeri Pahang. Jadi dengan cara pengendaan dia dan juga dia punya hasil akhir dia yang menarik, yang cantik, memang mengikut orang kata tradisi yang betul-betul original punya. Dia tak ada di-upgrade ikut version yang baru ke tak dia. Memang cantik, menarik. Dan dia punya murtabak ni tak kedekut dia banyak isi. So kalau dia tak kedekut, kalau anda nak cuba pun janganlah kedekut. Baru RM10 apa dia nak makan, boleh makan ramai. Boleh makan dalam 2-3 orang. Ini kalau 2-3 orang tak kot, 4-5 orang. 4-5 orang boleh pergi. Tebal. Dalam dia Wahab, dia ada kod juga dalam dia. Dia bukan kita bungkus sekali. Dia ada roti, lepas tu daging, lepas tu kita bungkus sekali lagi. Ada roti Ada roti. Sebab tu dia ada kod. Kiranya dia ada dalam lapisan lagi. Dia menggunakan 2 keping roti nak menjadikan satu murtabak ni. Roti apa? Roti canai juga. Okay, faham. Tempat lain kan selalu dia bungkus saja. Tapi tuan-tuan, walaupun dilapis dengan 2 roti canai, masih lagi tak tebal pada roti. Dia masih lagi tebal pada isi. Tu yang best. Lagi satu, dia memang menggunakan daging. Daging, telur, bawang. Sedap, menarik, sedap.
Abang kamera dah lapar. Saja je kita buat macam lambat sikit kan. Okey tengok. Abang kamera dah makan, lapar. Jom abang kamera, kita makan sini. Menjemput. Ni bang. Abang kamera. Ha. Nak makan pinggan tu boleh berlaku bang. Kita makan kan. Makan. Saya makan, kita makan. Okey, kepada anda sambil tengok kita makan ni, sedap weh, serius. Nak tambah lagi, sekejap lagi. Okey, kepada anda yang baru saja melihat kita punya video ni, konten kita, suka saya ingatkan, konten ni bukan bertujuan untuk mencari publicity dan sebagainya, tak. Tapi kita hanya membantu golongan-golongan usahawan kecil, peniaga-peniaga kecil, dan juga yang mana mereka berdaftar dengan IKS dan juga peladang. Okey. Kita akan bantu dari segi marketing lah. Jadi yang mana dah tengok ni boleh share, sebarkan kepada kawan-kawan lain, subscribe, like. Kalau nak komen, mungkin kita ada komen yang boleh kita buat penambahbaikan untuk video ni dan akan datang. Jadi itu saja daripada kami untuk review produk ni. Kita jumpa lagi di lain kali. Lain kali